mungkin kita akan lihat bagaimana kita boleh ikut SOP Kementerian Kesihatan, apa yang patut buat, apa yang tak patut tidak dibuat. So what needs to be done and what's not, and to avoid. Jadi mungkin kita akan berkomunikasi dan berhubung dengan DBKL, KPKT dan juga Majlis Daerah untuk kita bagi panduan untuk membersihkan ataupun yang cemar kawasan-kawasan tersebut. Mungkin mereka laksanakan lebih awal daripada kita, Kementerian Kesihatan memberi garis panduan. Contohnya menggunakan bahan-bahan kimia yang telah kita ada senarai yang telah diluluskan oleh WHO dan juga cara-cara kita nak laksanakan. Jadi ini isu pelaksanaan. Mungkin Kementerian Kesihatan kita akan ambil tindakan untuk menasihati bagaimana nak laksanakan dengan betul. Sebelum ini, media melaporkan bekas Timbalan Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman mempersoalkan proses nyah kuman awam yang dijalankan. Selain berkumpul dalam jumlah yang besar, Datuk Dr. Lokman juga melihat proses nyah kuman yang dibuat pada jalan raya tidak sesuai dan mencadangkan ia dilakukan di tempat yang sering dipegang orang awam seperti butang dan dinding lift serta pemegang eskalator. Sementara itu, kira-kira 106 lagi operasi sanitasi awam akan dilaksanakan dalam tempoh 2 hari lagi. Dan Timbalan Menteri KPKT Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata ia membabitkan kawasan yang diklasifikasikan sebagai zon merah, jingga dan kuning di seluruh negara. Operasi sanitasi awam ini sehingga kini sebanyak 85 kawasan yang terletak di zon merah. 14 di zon merah, 6 zon jingga dan 9 zon kuning telah dilaksanakan. Seluruh negara yang merangkumi 16 buah negeri. Dijangka sebanyak 106 operasi sanitasi awam lagi dirancang akan dilaksanakan dalam tempoh 2 hari yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas meninjau kerja-kerja operasi sanitasi awam COVID-19 di sekitar stesen KTM Seremban pagi tadi. Selain zon merah, jingga dan kuning, kerajaan tidak menolak program sanitasi awam yang diterajui KPKT itu akan diperluas ke kawasan perumahan dan penempatan golongan tidak berkemampuan. Baik, ada beberapa pakar perubatan yang mengatakan tindakan tersebut sebenarnya satu usaha yang sia-sia. Jadi bagi memperincikannya bersama kita di talian Skype adalah Menteri KPKT YB Zuraida Kamarudin. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik YB, berdasarkan KP Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya akan berunding dengan KPKT tentang prosedur sebenar untuk membuat sanitasi awam. Apa komen YB? It's okay. Komiti yang telah dibentuk adalah mengandungi seorang wakil daripada Kementerian Kesihatan, daripada Bomba, daripada Alam Flora, daripada SW Corp, daripada Jawatan Tugas Pejal, daripada ATM dan juga polis. Jadi di mesyuarat itu telah kita ditaklimatkan, di brief us on the SOP. So but nevertheless, sekiranya Menteri DG untuk KKM perlu untuk berikan taklimat lagi sekali, is no problem kerana mungkin ada perkara-perkara yang kita overlook, jadi tidak menjadi masalah untuk KKM, DG untuk datang dan beri taklimat lagi. Sebenarnya prosedur yang diikuti oleh KPKT sekarang ni berdasarkan dari negara mana? YB? I do not know what's the negara because I didn't ask my KP, but definitely it was a procedure that is from the start, from how do you want to put on your suit until the end when you finish your work, we have the decontamination process and all those things, which is being done. Mungkin YB boleh kongsikan kos yang terlibat dalam satu usaha operasi sanitasi? Ya. Satu operasi ketika ini tidak melibatkan banyak perbelanjaan kerana
dari segi manpower kita menggunakan anggota bomba, rela dan sebagainya, dan juga pekerja-pekerja konsesioner yang telah memang dah dibayar di bawah pengurusan sistem pejal KPKT. Dan dari segi chemicalnya telah diberi sponsor oleh pada CSR sebanyak 100,000 liter. Ya. Apa Dan bahan yang digunakan? Banyak lagi yang akan datang untuk menyumbang kimia, kerana bahan kimia ini dibuat lokali di tempatan yang diluluskan oleh Jabatan Kimia Negara. So jadi ini semua adalah penjimatan kos, dan baju-baju PPE adalah baju-baju yang kita dah ada, kita gunakan, dan mungkin kita akan perlu membuat tambahan dari segi stok baju-baju PPE itu. Jadi ketika ini yang setakat operasi yang kita telah laksanakan, kita belanja kurang daripada 1 juta. Ada pandangan beberapa pakar yang mengatakan tindakan itu sia-sia, YB. Jadi dan membuang masa dan membuang kos kerana mungkin tidak mengikut prosedur yang sepatutnya. Jadi apa maklum balas, Kalau YB? saya spesifik dengan komen 2 doktor yang mengatakan bahawa tidak perlu untuk spray di tepi jalan kerana orang batuk dan sneeze, bersin dan sebagainya, dan ada juga komen untuk railing dan doorknobs and all those. Kita ada dua operasi, satu melalui hazmat team yang akan masuk ke masjid-masjid, surau-surau ataupun tempat yang kita tahu high risk yang telah dilaporkan. Yang itu kita buat. Kita betul-betul lap dengan di kawasan-kawasan pintu, cermin, tingkap dan sebagainya, very detail yang itu. Tetapi yang untuk jalanan tu saya nak memberikan respon saya, kerana kritikan ini tidak saya rasa tidak mengambil kira perkara yang lebih mendalam. Setakat ini sampai sekarang belum lagi ada satu rumusan yang tepat bagaimana coronavirus ini disebar atau tular, ya. Jadi boleh satu ketika kata bersin, batuk, dan di sini dan di sana mungkin airborne dan sebagainya. Jadi kalau kita spray di jalanan tidak menjadi isu kerana kita mengambil sikap is nothing, kita tidak boleh miss anything for that matter. So jadi kita membuat satu sanitasi kawasan awam yang mana kita menggunakan truk bomba dan sebagainya untuk jalan menyembuh di satu jalanan. Jadi saya juga rasa satu sikap yang lebih baik kita berhati-hati, bertambahkan tempat kita untuk menyembuh daripada kita kekurangan, kita kurang untuk kawasan yang kita cover tu kurang. Jadi this is just precaution. If they think that sembuh jalan tu adalah wasting of money, whatever. Just like you go to the doctor, bila kita jumpa doktor, kita kata kita ada batuk ataupun kita ada flu atau kita ada sema-sema, doktor akan kasih bukan obat sema, dia akan kasih obat sakit kepala, obat sakit badan dan juga obat batuk. So this is something that saya tak boleh kata doktor ni sia-sia, saya seorang profesional. Saya harus menerima nasihat doktor itu dan apa yang diberi. So jadi ini adalah perkara yang sangat masih lagi awal untuk diberikan kritik dan tidak tanpa memikir secara mendalam. Sedangkan coronavirus ni kita belum lagi dapat lagi bagaimana dia tersebar itu dengan secara tepat lagi. So jadi kemungkinan harus kita cuba mengambil tindakan. Jadi saya fikirkan benda ni perlu ditutup, YB, dan saya rasa pihak YB sendiri perlu membuat pertemuan dengan pihak KKM secepat mungkin. Ya, jadi bila tu akan diadakan pertemuan tu? No, kita ada mesyuarat MKN tiap-tiap pagi. Tadi pagi pun ada, tapi perkara ini tidak dimaklumkan kepada saya. InsyaAllah esok boleh saya berbincang dengan DG KKM. Baik, terima kasih banyak, YB. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, itu tadi Menteri KPKT YB Zuraida Kamarudin.